Tak air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam rangka untuk sama-sama kita membina satu perasaan, satu kekuatan untuk kita beramal dengan amal-amal Islam, amal-amal dakwah, amal tarbiyah, amal jihad yang kita sama-sama faham. Jadi insya-Allah pada pagi ini pada pagi hari raya yang pertama, yang kedua bagi rakyat Malaysia, dan juga pagi hari raya yang pertama bagi mereka yang memahami bahawa anak bulannya kena puasa 30 hari. Ada yang puasa 30 hari dan dia mengatakan bahawa hari inilah hari raya pertama. Ke pandangan dia, ke pandangan masing-masing lah. Jadi ada yang hari raya pertama, ada hari raya kedua dan sebagainya lah. Jadi kita sama-sama merasakan bahawa kita telah berada dalam satu suasana baru, iaitu suasana Syawal, dan suasana Syawal ini adalah merupakan suasana yang luar biasa. Kerana dalam suasana Syawal ini sebenarnya ia merupakan hari-hari ujian yang pertama kepada orang beriman. Orang beriman yang telah melalui bulan Ramadan sebagai bulan latihan, bulan perjuangan. Maka bila dah masuk bulan Syawal dah merupakan kita kata suasana pertama melepasi bulan Ramadan. Maka kita nak kena melihat sedikit sebanyak muhasabah, insya-Allah. Sebelum kita mula, bersama kita tajwid syahadah kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Jadi ada berbagai perkara sebenarnya yang berlaku pada hari raya Syawal pada tahun ini. Kita melihat sebahagian daripada kita memulakan sebagaimana tahun-tahun lepas untuk menyambut Syawal ini dimulakan dengan perkara-perkara yang mengkonfuskan, mengelirukan, perkara-perkara yang disebut masalah khilaf, masalah ijtihadiyah, masalah yang sangkut paut dengan perbezaan pandangan. Jadi kita mulakan kita mulakan nak raya hari 1 hari bulan, 2 hari bulan atau 3 hari bulan, ataupun 1 hari bulan. Jadi kita lihat ramai orang yang termasuk dalam kelompok inilah, kan, semua kerana nak jaga takwa, nak jaga ibadah dengan perhatian yang cukup. Kita pun memerhatikan perkara tersebut. Tetapi kita terlupa bahawa itu adalah perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah ni benda-benda yang diijtihadkan. Ada pandangan yang menggunakan ru'yah semata-mata. Ada yang pandangan menggunakan hisab. Ada yang pandangan menggunakan ru'yah dan hisab. Jadi kita melihat bagaimana keadaan ini telah menjadi satu yang berkecamuk lah dalam pemikiran sebahagian daripada kita yang mungkin baru pertama kali agaknya berhadapan dengan suasana-suasana begini. Ditambah lagi dengan keadaan wujudnya pula pakatan jahat. Setelah kita terdedah dengan pakatan jahat antarabangsa, pakatan jahat dia peringkat lokal, peringkat antarabangsa. Jadi dengan adanya pakatan jahat tu lagi bertambah lagi syak wasangka kita. Syak wasangka kita dengan sahabat-sahabat kita. Jadi kita lihat hari ini bagaimana keadaan ini telah menjadikan kita bertambah berkecamuk. Jadi untuk kita nak elakkan daripada berkecamuk itu, kita nak kena faham tentang adab-adab kita berbeza pandangan. Adab dalam berbeza pandangan ini kita kena faham supaya kita tidak berada dalam keadaan yang berselisih antara sama kita. Malahan bukan sahaja berselisih, sampai peringkat bergaduh. Dan apakah kesan dia? Kesan dia sebenarnya kita akan ditarik oleh Allah, hidayah daripada kita. Ini kesan dia. Dan antaranya bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidaklah sesat satu kaum itu setelah dia diberikan hidayah oleh Allah, kanu alaihi illa autul jadala. Jadi melainkan setelah diberikan mereka petunjuk itu, mereka berdebat, mereka melakukan berdebat sampai hidayah itu menjadikan dia, hidayah diangkat oleh Allah. Allah angkat hidayah itu. Kenapa? Allah cabut hidayah itu kerana perdebatan. Perdebatan di atas sesuatu yang telah jelas. Ia merupakan satu petunjuk daripada Allah. Dan maka Nabi kata apa? Ma dhalla qaumun. Maka tidaklah sesat satu kaum itu setelah mereka diberikan hidayah ba'da huda kanu alaihi, berlaku ke atas mereka itu ialah melainkan mereka dalam berdebat. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran dan surah Az-Zukhruf ayat 58, ma darabu
an ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Jadi Rasulullah SAW pun menggambarkan kepada kita tentang tidak sesat satu kaum yang telah diberi hidayah melainkan dengan perdebatan. Kemudian dia membaca ayat surah Az-Zukhruf ini, ayat 58. Apa yang maksudnya? Dan sebenarnya, pada hakikatnya, sebenarnya mereka tidak mengemukakan perbandingan kepada kamu melainkan kerana membantah semata-mata. Jadi kadang-kadang kita ni bukannya benar-benar nak cari kebenaran, bukan benar-benar nak cari kebaikan, tapi saya nak bantah. Nak bantah tak puas hati pada sesuatu tu, kita nak bantah, kita pun carilah sesuatu yang boleh digunakan sebagai perdebatan. Bahkan Allah gambarkan mereka adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan. Mengemukakan bantahan. Jadi di sinilah Nabi SAW menggambarkan kepada kita, janganlah kamu berdebat, janganlah kamu berbantah-bantah, janganlah kamu berselisih-selisih faham. Kerana apa? Huda al-huda, iaitu hidayah Allah itu dia boleh dicabut dengan ketika kamu berselisih faham. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah mengikut apa yang disebut, apa yang disuruh oleh Nabi, jangan kita berlebih-lebihan. Oleh itu masalah melihat anak bulan ataupun menggunakan ru'yah, ataupun masalah menggunakan hisab, kita buat kiraan ataupun mengambil kedua-duanya sekali. Kemudian menggunakan kiraan pula ada kaedah-kaedah yang berbagai-bagai. Maklumlah sekarang ni sudah ada saintifik yang boleh kita jadikan sebagai landasan untuk pengiraan, dengan pengiraan yang lebih tepat. Jadi kita dapati adalah perkara-perkara yang mungkin berbeza juga dari sudut cara mengira. Jadi malahan kita bukan hanya sekadar itu saja, ulama falak daripada dulu lagi pun telah berbincang. Syekh Ahmad Fatani rahimallah, antara pakar rujuk ulama Nusantara, ulama-ulama dari Nusantara yang hebat, yang menjadi rujukan kepada semua ulama-ulama, hampir semua ulama-ulama di Nusantara. Kebanyakan ulama besar lah daripada anak-anak murid dia. Merupakan salah seorang daripada menjadi rujukan juga kepada Osmaniyah. Dia bagaimana menggambarkan kepada kita tentang falak ini. Dan dia telah pun menulis, dia telah buat kiraan, dan kiraannya alhamdulillah sangat tepat. Ni kita nak kata sangat tepat ni susahlah juga, sebab ada orang kata tak tepat pula kan. Tepatlah kiranya gitu. Dan dia juga menyatakan dalam kitab dia itu, dalam kiraan falak itu, hari raya untuk tahun ni yang dikira daripada zaman-zaman yang lampau tu, ialah berlaku pada hari Isnin yang lepas semalam lah. Jadi itu kiraan dia. Kemudian kiraan mengikut kajian saintifik dan sebagainya itu pun lebih kurang macam itu juga. Maknanya kalau tengok anak bulan mungkin tak nampak sebab hujan dan sebagainya, tapi kiraan hisab ada, begitulah yang digambarkan oleh ulama-ulama kita. Begitu juga ada di kalangan para ulama-ulama kita yang lain yang menggunakan ru'yah juga pun ada, dua-dua guna kan. Jadi ini adalah perkara ijtihadiyah. Ijtihadiyah ni maknanya apa? Perkara yang boleh diperselisih, yang dibenarkan, yang diizinkan untuk berselisih faham. Terutama dalam benda-benda yang bersangkutan dengan ini. Maka kita lihat hari ini contohnya berlaku juga pada zaman sahabat dulu. Jangan zaman sahabat dulu bagaimana Nabi menggambarkan satu hadis, janganlah kamu bersolat sehinggalah kamu sampai ke perkampungan Bani Quraizah contohnya. Ini satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana satu ketika itu sahabat-sahabat dalam perjalanan, kemudian digambarkan Nabi, jangan kamu solat melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Jadi sahabat-sahabat pun berjalan sampai tengah-tengah itu masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, maka sahabat-sahabat yang sebahagian kata, Nabi kata kita kena sembahyang on time. Masuk saja waktu kena sembahyang. Ini hadis Nabi yang lain kan. Jadi sahabat-sahabat pun sebahagiannya kata kita sembahyang. Sahabat dan sebahagian lain pula kata, Nabi kata jangan sembahyang kat sini, sembahyang kat perkampungan Bani Quraizah. Jadi sahabat tu kata apa? Sahabat yang nak sembahyang situ kata, Nabi sebut begitu sebab Nabi nak suruh kita berjalan cepat.
Tapi kalau kita berjalan cepat dan sampai waktu asar, kita semayang supaya sampai sebelum waktu asar. Tapi sekarang ni waktu asar dah masuk, kita kena semayang. Sebab Nabi kata semayanglah pada waktunya, semayanglah di awal waktu. Jadi dua sahabat bersisih pandangan. Maka yang nak semayang, semayanglah di situ. Waktu maksud itu semayang. Benar yang lain tu pergi mempercepatkan perjalanannya sampailah ke perkampungan Bani Quraizah dan solat asar di sana. Jadi kita lihat sahabat-sahabat bersisih faham. Ini perkara-perkara yang bersisih faham yang pertama sekali. Maka bila sampai kepada patah balik kepada Rasulullah SAW, maka sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, tadi dalam perjalanan tadi perintahmu ialah jangan solat sehinggalah sampai kepada perkampungan Bani Quraizah. Kemudian sahabat-sahabat ni dia kata dia dah semayang, masuk waktu terus semayang. Sebab dia kata engkau pernah sebut bahawa semayanglah pada awal waktu, contoh. Maka yang mana betul ya Rasulullah? Yang semayang awal waktu ke yang semayang kat perkampungan Bani Quraizah? Maka apa Rasulullah jawab? Rasulullah tak jawab, Rasulullah senyum. Rasulullah senyum. Ikrar. Maknanya baginda menyatakan bahawa dua-dua tu tak apa, boleh. Boleh belaka. Maknanya dibenarkan ijtihad. Pada masa itulah sahabat-sahabat faham. Oh, rupa-rupanya hadis ni atau arahan Nabi ni dia boleh diijtihadkan. Jadi ijtihad dibuka. Nabi tak kata kamu kena ikut sekian, kamu jangan ikut sekian, tak. Kami diam. Nabi SAW diam. Nabi diam. Bila diam maknanya Nabi ikrar, dia menunjukkan dia setuju. Dua-dua betul. Dua-dua nak ikut Nabi, dua-dua nak ikut Rasul. Cuma satu pandangannya A, yang satu pandangannya B. Jadi hasil daripada petunjuk Rasulullah SAW yang hebat ini, yang agung ini, menyebabkan sahabat-sahabat berfikiran terbuka. Terbuka sahabat-sahabat tadi, sebagaimana digambarkan oleh dalam satu riwayat daripada Al-Baihaqi. Bagaimana dia menyatakan dalam sunannya asar sahabat-sahabat. Maka kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermusafir. Jadi dalam satu riwayat tu kami telah bermusafir. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan sebahagiannya tidak berpuasa. Jadi apabila sahabat-sahabat musafir, sebahagian sahabat puasa, sebahagian sahabat tidak berpuasa. Maka sebahagian kami menyempurnakan solat yang sempurna, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Sebahagian kami mengkasarkannya, buat 2 rakaat saja. Tetapi mereka yang berpuasa tidak merendahkan sahabat yang tak berpuasa. Jadi yang berpuasa itu tak cakap, aku puasa, aku terror, aku kuat. Engkau tak puasa, engkau ni lemah. Tak ada. Tidak ada sahabat yang merendahkan sahabat-sahabat yang tidak berpuasa. Dan sahabat yang mengkasarkan pula, sahabat yang mengkasar, yang memendekkan sembahyang, 4 rakaat jadi 2 rakaat sebab musafir, tidak merendahkan pula orang yang sembahyang dengan sempurna. Apalah, ini hadiah Nabi bagi. Nabi suruh sembahyang kasar, sembahyanglah kasar. Dia tak cakap macam itu. Begitulah mereka menyempurnakan ibadah masing-masing tanpa merendahkan sahabat-sahabat yang tidak melaksanakan macam mana mereka buat. Ini maknanya apa tuan-tuan dan puan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita dibenarkan berbeza pandangan. Boleh beza pandangan. Nak raya hari Senin ke, nak raya hari Selasa, tak apa beza pandangan. Jadi jangan kita menegakkan pandangan kita seolah-olah kita sahaja yang betul. Bila kita sahaja yang betul, maka kita telah memaksa orang lain untuk mengikut pandangan kita. Kerana sebahagian daripada kita ada ilmunya, tahapnya, kepahamannya, dia punya tahap-tahap kepahamannya, tahap dia membaca realiti, melihat wakil dan sebagainya. Jadi kita jangan, kuncinya apa? Kuncinya jangan kita bergaduh. Jangan kita bercakap-cakap pula, kita bersisih pula, kita rasa kita yang betul. Jadi kalau ada orang yang nak hari Senin raya, hari Senin lah. Itu ijtihad dia, ikut ulama yang dia yakin. Ikut pandangan ulama yang dia yakin. Ada hujahnya.
Ada orang nak puasa hari Selasa, puasa hari Selasa. Ikut hujah dia. Yang mana betul, yang mana salah, nombor satu, kena ikut Quran, kaedah Quran dan Sunnah. Kemudian selepas tu, apabila seseorang itu telah yakin dengan ilmu dia, yakin dengan ilmu yang dia ada sama dengan ru'yah ke, dengan melihat, ataupun dengan mengira, menghisap, maka Allah akan nilai dengan takwa yang ada padanya. Takwa yang ada kepadanya. Jadi begitu juga kita lihat sahabat-sahabat, banyaklah contoh-contoh sahabat-sahabat yang mana perselisihan itu, perbezaan pandangan itu bukanlah merupakan satu yang tidak biasa, satu yang biasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita sama-sama nak mengatakan bahawa aku salah, dia salah, sebagainya. Tetapi kita mesti menjauhi satu mentaliti, satu pandangan, satu kefahaman bahawa aku sentiasa betul. Pandangan aku sentiasa betul. Pandangan syekh aku sentiasa betul. Jadi kita kena jauhkan pandangan tersebut. Kenapa? Kerana apabila kita telah memasuki bidang-bidang bersangkut dengan ijtihad, benda yang boleh dibenarkan ijtihad ini, maka kita ikutlah keyakinan kita. Keyakinan kita inilah yang dilakukan oleh para ulama kita sebelum ini. Jadi sebenarnya bab ini telah pun saya sentuh pada tahun-tahun, hampir setiap raya mesti ada soalan ni. Tahun lepas pun saya sentuh dah benda ni kan. Jadi mungkin kita terlepaslah agaknya pada masa tu. Tapi syaratnya benda ijtihadnya, benda mestilah benda yang khilaf. Benda yang tidak qat'i. Benda yang zanni disebut. Zanni ni maknanya benda yang terbuka kepada pertimbangan akal, pertimbangan keyakinan dan ilmu, berdasarkan kepada realiti. Benda yang khilafiyah, khilafiyah yang bersifat ada kesamaran, dalil-dalilnya ada sama-sama, yang bersifat zanni, kan? Tapi bukan yang jelas, yang bersifat qat'i. Qat'i ini yang jelas, yang dah memang tetap dah, tepat dah. Yang tidak boleh ikhtilaf, tak boleh berbeza pandangan. Tak boleh, ada juga benda yang tak boleh beza pandangan. Seperti apa? Menghalalkan arak. Menghalalkan arak boleh tak? Tak boleh. Itu memang dah jelas dalam Quran. Allah mengharamkan arak. Tak boleh. Tiba-tiba ada orang pula kata boleh menghalalkan arak. Itu tidak ada zanni tu. Itu dalam Quran. Qat'i. Begitu juga contohnya zina. Ada orang pula menyatakan boleh berzina kerana darurat. Pernah bising satu ketika dulu, dibenarkan berzina kerana darurat. Macam itu. Jadi darurat boleh berzina. Jadi ini satu yang pelik jugalah. Benda yang qat'i, darurat berzina, dia tak dibenarkan. Kecuali dia diperkosa, itu lain cerita. Diperkosa, namanya dipaksa, itu lain. Zina ni suka sama suka. Zina ni suka sama suka. Jadi kita lihat di sini bagaimana keadaan benda yang qat'i tak boleh berbeza pandangan. 3 Mei raya. Ada orang kata 3 bulan Mei raya. Ada orang kata 2 bulan Mei raya. Tak apa. Kita nak raya hari apa pun tak apa. Ikut yakin kita, ilmu kita, ijtihad ulama-ulama yang kita yakin. Sebab benda ini adalah benda yang bersifat ijtihadiyah. Benda yang boleh berbuat ijtihad. Jadi tak apa. Jadi kalau kita kata ini perancangan jahat, mungkin ada perancangan jahat. Tapi saya nak sebut, sebila saya semak balik ilmu falak daripada Syekh Ahmad Fatani, daripada kiraan dia, menyatakan hari Isnin yang lepas semalam. Isnin hari pertama. Itu kiraan ratusan tahun yang lalu. Jadi nak sebut kat sini dia punya masih lagi ijtihadiyah. Boleh, tak apa. So kita nak raya, siapa yang nak raya Isnin, rayalah hari Isnin. Ikut ijtihad dia. Siapa yang nak raya Selasa, raya Selasa. Tapi kita jangan memaksa orang. Okey, kau raya Isnin, kau tak raya 29 bulan, kau kena qada satu hari kena puasa. Jangan, dah diyakin gitu, tak perlu qada. Tak perlu qada. Kecuali setelah dia puasa, dia berhari raya, tiba-tiba memang sungguh. Lepas tu datang pula yang betul. Contoh. Tapi kalau keyakinan itu tak perlu. Jadi, tapi benda yang qat'i, benda yang tetap, benda yang jelas, tidak ada sama-sama, tidak ada bersifat zanni, tidak bersifat sama-sama,
maka yang itu kita kena tidak boleh ada ikhtilaf. Contohnya mengharamkan arak tak boleh. Arak ni memang haram. Mengharamkan khinzir tak boleh. LGBT, tiba-tiba ada pula besok LGBT boleh pula. Kenapa boleh LGBT? Sebab kita tak nak bergaduh-gaduh. Kita kena terima LGBT ni. Kita kena menghalalkan LGBT. Kenapa? Kerana LGBT ni adalah satu fitrah pula dia kata. Fitrah. Apa fitrah? Dia kata ini lahir dengan keadaan dia ada dia khunsa, dua alat. Kalau dia ada dua alat pun, hukum dalam Islam, bila dia dah besar tu, dia nak kahwin tu, dia kena pilih satu je. Nak jadi lelaki, perempuan. Tak boleh jadi dua-dua. Tak dibenarkan jadi dua-dua. Lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, lakilah. Kalau perempuan, perempuan lah. Inilah pandangan ulama'-ulama' kita. Jadi, perkara yang ikhtilaf, bukanlah perkara untuk kita bermain-main, ataupun kita mempersenda-sendakan hukum-hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya orang yang mempersendakan, yang bermain-main, ataupun yang mau menghina agama Islam, maka dia akan membesar-besarkan perkara ini. Ini saya dapati begitu. Orang ni tujuan dia nak mempersendakan, tujuan dia untuk mengelirukan, tujuannya untuk memecah belahkan, maka dia membesar-besarkan perkara-perkara ikhtilaf ini, perkara perbezaan pandangan. Tujuan dia membesar-besarkan perbezaan pandangan supaya bergaduh antara satu sama lain, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat hidayah yang Allah beri dah kepada mereka. Allah dah bagi dah hidayah. Tiba-tiba ada orang datang, cocok sana, cocok sini, cocok sana. Engkau betul, dia salah. Engkau betul, dia salah. Kita pun memaksa orang mengikut kita, maka rupa-rupanya itu menimbulkan perpecahan dan keretakan dalam hubungan ukhuwah. Tengok apa kata Imam Syafi'i. Satu ketika dia ada berselisih faham dengan Abu Musa. Salah seorang daripada sahabat dia. Saya tengok siapa nama dia dah. Tengok jap. Kemudian apa kata dia? Dipendekkan ceritalah. Bagaimana apabila telah berlaku tu, setelah berbincang sebagainya, maka dia pun berkata dengan sahabat dia, kata kita boleh berselisih faham, kata Imam Syafi'i. Kita boleh berbeza pandangan, tapi jangan berbeza ukhuwah. Ukhuwah jangan. Ukhuwah ni lebih besar daripada ijtihad. Ukhuwah lebih besar daripada ijtihad. Jadi ini adalah perkara yang penting untuk kita faham. Jangan itu kalau ada benda yang memecah belahkan dalam Telegram ke, dalam WhatsApp ke, terutamanya dalam CC, maka hentikan. Sesiapa yang membesar-besarkan perkara yang ijtihadiyah ni perkara yang boleh diijtihad padanya, perkara yang bersifat zanni, membesar-besarkan perkara yang ada kesamaran padanya, maka dialah orang-orang yang mahu mempermain-mainkan hukum Allah. Dan dialah orang yang memecah belahkan ukhuwah yang telah terbina atas dasar iman dan Islam. Maka orang begini, kita kena bagi nasihat ke dia. Tak kira lah di mana-mana. Mungkin dalam Telegram kita, dalam WhatsApp group kita, ataupun dalam mana-mana. Kalau ada orang yang memberatkan orang, memaksa supaya kita mengikut satu pandangan sahaja, sedangkan perkara itulah perkara ijtihadiyah, perkara yang dibenarkan untuk berbeza pandangan, mengikut ulama'-ulama', mengikut kaedah-kaedah ilmiah, kaedah-kaedah yang menurut Quran dan Sunnah dibenarkan, maka mereka lah orang yang mempersenda-sendakan hukum Allah. Mereka yang mengubah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang dah qat'i, yang jelas dalilnya, dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada padanya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sedikit kesamaran mutasyabihat yang tidak jelas. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, sebab tu Imam Malik pernah menyatakan dalam salah satu daripada fatwanya, dia menyatakan tentang istiwa, berkenaan dengan istiwa. Istiwa ni apa? Allah bersemayam. Ada ayat Allah bersemayam ni ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang bersangkut paut dengan mutasyabihat, ayat-ayat yang ada sesuatu yang apa namanya, perbezaan pandangan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 3, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah
wa ibtigha'a ta'wilih. Maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, dan mencari takwil, mencari makna ganti pada ayat-ayat mutasyabihat itu. Jadi kita lihat ada di kalangan mereka yang menggunakan ayat-ayat mutasyabihat itu untuk sebenarnya menimbulkan fitnah. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah pernah ditanya berkenaan kedudukan istiwa. Istiwa Allah. Allah ni istiwa di mana? Di mana Allah Allah duduk contohnya. Istiwa ni maknanya bersemayam. Maka ini adalah salah satu daripada soalan yang ditanya kepada Imam Malik rahimahullah. Sedangkan ayat tentang istiwa itu adalah antara ayat mutasyabihat. Maka apa kata Imam Malik? Tengok, imam yang cerdik ni, imam salafus salih, imam yang cerdik ni, kata apa? Berhubungan permasalahan ini, soalan ini, cara dia tidak dapat difikirkan. Kita tak boleh fikir ikut akal. Jangan fikir ikut akal benda-benda imaniyat ini. Benda yang sangkut dengan iman tak boleh kita akalkan, rasionalkan, logikkan, tak boleh. Tak boleh nak kata dia ada kat atas, kat mana, apa, tak boleh. Sebab apa? Dia adalah merupakan perkara yang imaniyat, perkara yang bukan bersifat fizikal. Jadi maka kata Imam Malik, berhubungan cara soalan ini, bagaimana dia kata di mana Allah istiwa tadi, bersemayam tadi, maka kita tak boleh fikir ikut akal kita, tak boleh fikir ikut logik kita. Kalau soal istiwa ini adalah satu yang tidak jelas, tidak majhul, tidak jelas. Maka tapi beriman kepadanya wajib. Beriman kepadanya wajib. Beriman kepada ayat tadi wajib. Tapi tak boleh nak bertanya. Bertanya itu bid'ah. Apa kata Imam Malik? Bersoalan tu bid'ah. Soalan tu bid'ah. Tanya Allah duduk kat mana, Allah kat mana. Soalan tu bid'ah, kata Imam Malik. Maka soalan ni tak payah tanya. Tapi kita kena beriman. Jadi ada setengah-setengah manusia memang mahu menjadikan supaya adanya apa digambarkan tadi, digambarkan perkara yang mutasyabihat, perkara yang tidak jelas. Tidak ada satu yang majhul. Tidak ada satu yang qat'i, yang maknanya itu satu. Dia ada banyak makna, dia ada banyak fikir. Kalau kita fikir macam-macam pandangannya, pendapatnya, maka ayat-ayat mutasyabihat ini kita kena beriman dengannya tanpa kita mentakwilkan dengan akal kita, ikut logik fikiran yang bersandarkan kepada fizikal. Lagi tak boleh. Jadi soalan tu bid'ah, kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi sebab itulah kita nak lihat di sini, bila kita ada berbeza pandangan, kita kena jangan bersikap taksub. Jadi bagi mereka yang mengembangkan pandangan-pandangan tertentu di dalam Telegram, dalam WhatsApp, di dalam sisi kita yang ada, maka hendaklah kita menasihatkan dia supaya berhenti. Kenapa? Kerana perkara itu akan menimbulkan keresahan. Keresahan. Benda yang ada ijtihadiah, yang bersifat ijtihadiah, bersifat berbeza pandangan, yang itu kita perlu letakkan pada keputusan ulama-ulama yang boleh membuat ijtihad. Jangan kita buat sendiri-sendiri. Hari Isnin malam, dia tengok dekat langit, nampak bulan dengan mata kasar, nampak anak bulan dengan mata kasar. Maka dia kata hari Selasa lah raya, sebab hari Senin baru nampak. Sebab Nabi kata nampak dengan mata kasar. Hari Ahad dia tak tengok pun. Kan? Dia tunjuk macam. Jadi betul tak? Kalau dia yakin yang itu, tak apalah dia yakin puasa. Raya lah hari Selasa, tak apa. Dia nampak anak bulan. Dia kata aku nak raya bila aku nampak anak bulan. Dia ada ilmu. Di mana sudutnya. Di mana dia punya berapa degreenya, pukul berapa, dia tahu, dia dah kira. Dia kira sendiri. Bukan dia ambil kat internet je. Bukan ambil kat FB je, ambil gambar je. Entah gambar bila-bila, kita pun tak tahu. Siapa yang ambil gambar pun kita tak tahu. Entah gambar tu dah ada orang lukis-lukis pun kita tak tahu. Benda yang ada zanni.
Tapi tak apalah kalau dia yakin, dia sendiri ambil gambar, dia tengok, aku nampak nak buat hari Ahad malam, aku tak nampak. Hari Senin malam aku nampak. Aku nampak Isnin malam kan. Jadi tengok Isnin malam nampak, nak puasa, nak raya hari Selasa. Rayalah, kita yakin hak tu, rayalah. Tapi tak perlu kita paksa orang lain. Kata, aku betul, kau salah. Tak boleh. Itu satu sifat yang bersifat taksub. Bila kata taksub, maka kita akan mendatangkan suatu yang fanatik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminallah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'a qaumin 'alal alla ta'dilu. Allah jelas dengan sejelas-jelasnya. I'dilu huwa aqraba littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi seorang yang menegakkan keadilan kerana Allah. Lagi menerangkan kebenaran. Janganlah sekali-kali kepada kebencian kamu terhadap satu kaum. Kamu nampak orang ni tak pandai, atau kamu sahaja nak kenakan dia ke sebagainya, kamu tak suka dengan pandangan dia ke, mendorong kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, lebih hampir kepada takwa. Jadi nak sebut kat sini, kita kena berlaku adil. Kalau kita kata itu pandangan kita, orang tu pun ada pandangan juga. Dia ada hujah juga, dia ada dia punya hukum syarak yang diikut juga. Jadi kita berlaku adil. Dan yang penting, jangan jadikan ijtihadiyah itu perkara-perkara bersangkut paut dengan yang berbeza pandangan sebagai perkara yang kita depankan lebih daripada ukhuwah Islam. Lebih daripada perkara yang sangkut paut dengan persaudaraan kita, ukhuwah tadi. Kerana apa? Kerana perkara itu boleh menyebabkan kita dicabut oleh Allah hidayah. Allah cabut hidayah daripada kita kerana kita mengutamakan perbezaan pandangan pada perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harap perkara ini tidak timbul lagi. Perkara ini tidak timbul lagi. Kita dah bincang dah. Tahun lepas pun kita bincang juga. Hari raya jugalah. Terpaksa kita buat perkara berkenaan dengan hal ini. Malam-malam kita terpaksa keluarkan lagi sekali. Pada tahun ini keluar lagi. Maka saya minta orang-orang yang berpandangan dengan satu pandangan, maka kita yakin pandangan kita betul, tapi tak semestinya pandangan kita betul pada orang lain. Sebab dia benda yang ijtihad, yang zanni, yang ada kesamaran, yang ada perbincangan-perbincangan yang lain, yang ada realiti yang lain, berbagai pandangan. Jadi kita kena meraihkan ijtihad. Sebab apa? Pernah berlaku sebelum ni. Kalau tuan-tuan nak tengok, pernah berlaku. Pandangan-pandangan contohnya daripada golongan Syafi'i, imam mazhab Syafi'i bersama dengan mazhab Hanafi ataupun Hambali. Ada yang bergaduh sebab berbeza pandangan. Bergaduh sedangkan dua-dua tu besar. Saya bagi satu contoh. Contoh simple kan. Dia pergi ke satu kawasan, satu negara Arab, tak payah sebutlah negara Arab mana noh. Ambil semayang. Dia buka paip, ambil semayang. Habis tu marah. Marahlah orang ke masjid. Kamu membazir air, dia kata. Membazir air, buka paip, ambil semayang. Membazir air, dia kata. Kan? Haram, membazir air, haram, dia kata. Waktu dia pun terpinga-pinga lah, macam mana. Kan? Habis nak buat macam mana? Kalau tak buka paip, ambil semayang, buat macam mana? Ni orang Malaysia kita ni. Kan? Ngok sikit lah dari sudut memahami budaya di tempat tu. Dia tak faham. Dia kata, ambil baldi, ambil ni. Cedok ni. Cedok apa? Apa cedok? Cebok. Benda alat tu. Gayung. Ambil gayung ni, cebok. Orang utara ambil cebok. Ambil gayung ni. Tak ada air pipe tu. Gunakan air semayang dengan satu gayung tu. Ambil semayang, ambil.
Tok muka ambil, tok muka kan. Betul ni pula kan. Sebelum tak kan guna gayung. Maka dia kata, kalau saya guna macam gitu, jadilah airnya mustakmal. Sudah. Ni Imam Syafi'i. Mustakmal. Kan, mustakmal, air itu mustakmal. Jadi air mustakmal, tak air mutlak kan. Ni pandangan Imam Syafi'i. Rupa-rupanya kat situ mazhab Maliki. Mazhab Malik macam mana ambil sembahyang? Mazhab Malik tidak ada air mustakmal. Kecuali kan air yang itu telah berubah baunya, kan, rupanya, baunya, rasanya berubah bau mustakmal. Ini Imam Malik. Kalau selagi kita ambil sembahyang, air itu masih lagi sama, jernih, tak ada bau lain, tak ada rasa lain, masih lagi air itu, maka kata Imam Malik, itu bukan mustakmal, itu masih air mutlak. Tapi Imam Syafi'i kan kata air mustakmal. Bila kita ambil air sembahyang, air itu menitik semula ke dalam bekas, air itu mustakmal, jadi air mustakmal. Jadi kalau kita nak ikut gaduh tadi, gaduhlah, tapi cuba kita tengok apa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia buat gitu kerana apa? Kerana memang di tempat dia tu, kawasan tu tepi sungai. Memang sungai banyak air. Tiap-tiap hari dia melihat air banyak. Jadi fatwanya begitulah, kalau air itu terkumpul, jadi air mustakmal, guna air yang bersih. Dia airnya banyak, tak ada masalah air. Tapi Imam Malik tempat air sikit. Airnya, kan, satu gelas air nak minum tu pun mahal harganya. Kan, jadi air ni air yang penting sangat, tak boleh membazir-bazir. Jadi Imam Syafi'i fatwa dia, tempat kawasan airnya banyak, contoh. Jadi ada istilah air mustakmal tadi. Jadi kalau kita nak ikut, kita je gaduh lah. Tak adalah. Seorang haram, seorang ni boleh, haram. Jadi lala kita tak semayang, gaduh kat situ. Jadi kita kena meraihkan pandangan. Kalau kita boleh ambil air dengan kadar yang sikit tu lagi bagus. Sebab apa? Dia tidak membazir. Walaupun airnya banyak kan. Bukan nak kata Imam Syafi'i salah, tak. Imam Syafi'i pun betul juga. Adalah hujah dia, adalah dia punya hujah-hujah itu ada, semua ada hujah. Ni bukan ikut akal semata-mata. Ya, sebab itulah kita kena ada sifat berlapang dada, berbaik sangka dengan semua orang. Saya cakap ni terutamanya kepada orang muda-muda ni. Sebab orang muda-muda ni dia gairah untuk berpegang dengan pandangan masing-masing. Gairah, dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul tu betul. Tapi jangan anggap orang lain pun sama dengan kita. Kita kena ada toleransi. Sekali lagi, tempat yang boleh berbeza pandangan, tak apa kita beza pandangan. Kita berlapang dada. Kita mengambil istilahnya, kita bertoleransi lah. Berbaik-baik dengan benda-benda yang kita tidak setuju tadi, kita berlapang dada. Jadi ini satu benda yang saya nak sebut pada mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang hari ni nak puasa, saya cadangkan jangan puasa hari ni. Kenapa? Kerana dia jatuh syubhat juga. Sebab ada orang raya hari pertama hari ni. Kalau boleh kita tak puasa lah. Orang tu nak buat hari pertama, tiba-tiba kita puasa. Marahlah dia kan. Tak makan pergi buah dia. Makan, tak apa. Banyak hari lagi nak puasa 6. Mula puasa 6 esok tak apa ke, insya-Allah. Hari ni dengan semalam jangan puasa, jangan apa, orang yang raya tu kita jarah tu ataupun orang ni kan. Jadi timbul perselisihan. Kita elakkan. Baik. Seterusnya saya ingin bersama-sama membawa kepada diri kita untuk sama-sama melihat satu perkara berkenaan hakikat hari raya yang sesuai dengan Ramadan, yang sesuai dengan akhir zaman. Perkara yang kadang-kadang kita tak perasan, tapi rupa-rupanya itulah hakikatnya. Dan di dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, bagi mereka yang betul-betul mengikuti madrasah Ramadan, kita kata sekolah Ramadan itu, maka dia akan dapat beberapa perkara. Antaranya, dia akan dapat meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, ini merupakan bekalan daripada Ramadan.
Takwa ni pula apa? Takwa ni bagaimana yang saya nak petik daripada ayat Allah. Surah An-Nur ayat 25. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah, maka dia akan gerun, dia akan mengawal dirinya, kan, dan dia akan menjaga dirinya, bertakwa, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Maka kita lihat takwa yang kita nak bawa daripada Ramadan masuk ke hari raya ini adalah sebagaimana digambarkan oleh Syekh Taha Abdullah Afifi dalam kitabnya Min Wasayatul Rasul, bagaimana dia telah mendefinisikan takwa kepada 3. Takwa ni ada macam-macam definisi. Kita tengok 3 ni dululah. Yang pertama, at-taqwa bermaksud al-khasyah wal haibah. Al-khasyah wal haibah, iaitu kita takut dan gerun pada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dan gerun pada Allah ini terutamanya dalam bahagian untuk nak jaga diri kita daripada maksiat, daripada mungkar, daripada dosa. Contohnya kita mengutamakan perpecahan dan perselisihan tadi, itu adalah maksiat. Belum lagi keluar daripada bulan Ramadan, kita dah berselisih faham dah. Nak raya hari Senin atau nak raya hari Selasa. Kita mengutamakan tu pula. Kita pun nak menang juga. Kan? Kita pun bagi hujah, belajar. Siapa-siapa yang belajar satu ilmu kerana ingin berhujah, berdebat, maka dia tidak akan mendapat barakah daripada ilmu tersebut. Jadi disebut kat sini, bagaimana keadaan kita pada hari ini, al-khasyah wal haibah tidak ada, hilang. Haibah tadi pada Allah, khasyah pada Allah. Kemudian yang kedua, takwa digambarkan oleh Syekh Taha Al-Abdullah Afifi tadi. Itu dia kata apa? At-ta'ah wal ibadah. Yang kedua ialah patuh dan beribadah. Taat ni patuh dan ibadah. Jadi maknanya yang kedua ialah kita mengekalkan ketaatan pada Allah, mengekalkan ibadah. Sebab itulah kalau kita boleh sembahyang 10 rakaat, 13 rakaat bulan Ramadan, bulan Syawal pun 10 rakaat, 13 rakaat bulan Syawal buat. Kalau bulan Ramadan kita boleh buat solat tarawih lagi, solat malam lagi. Bulan Syawal ni malam-malam kita bangun malam, jangan buang, jangan habiskan kebiasaan bulan Ramadan. Kita teruskan. Sebab tu saya kata cuba buat 10 rakaat bulan solat malam, solat tahajud. Buat 10 rakaat biasakan. 10 rakaat ni biasakan. Sampai 40 hari. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Habis 40 hari, tambah lagi 120 hari. Buat tiap-tiap malam solat 10 rakaat. Jangan panjang-panjang, pendek-pendek ayatnya, tak apa. Ayat pertama, surah rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Surah kedua, ayat rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, tak apa. Yang penting istiqamah 10. Sekejap je pun, tak lama. Istiqamah. Besok bila kita dah biasa, dah rasa kekuatan, baca ayat panjang sikit. Baca ayat kursi. Baca surah-surah yang panjang. Tak apa bila kita dah ada kekuatan. Mula-mula ni, dapatkan kebiasaan dulu. Jadi apa yang biasa dalam bulan Ramadan, kita bawa dalam bulan Syawal. Dan terus sampai 40 hari. Tambah 40 hari. Tambah 40 hari. 3 kali 40 hari, 120 hari. Terus. Tiap-tiap malam 10 rakaat, 3 rakaat witir. Kan? Kalau tak mampu 8 rakaat, 3 rakaat witir. Teruskan. Solat malam, dia panggil solatul lail, solat malam hari. Ataupun solatul tahajud, solat tahajud. Boleh. Buat. Puasa hari ni semalam tak boleh. Besok lusa dah boleh puasa. Contohnya, kita puasa. Hari ni semalam ada syubhat. Ada syubhat. Sebab ada orang puasa, ada orang raya hari ni pertama. Jadi kita elakkan. Kita puasa hari ketiga, keempat, kelima. Tak apalah puasa. Banyak masa lagi nak dapatkan puasa 6. Buat. Biasa sedekah subuh. Satu hari.
Jadi saya nak minta semua ahli sisi, kalau boleh buat sedekah subuh satu hari. Buat satu kotak, satu hari RM1, sedekah subuh, masuk 30 hari, kita akan bagi untuk infak fi sabilillah. Kita akan buka akaun satu nanti insya-Allah. Kita akan buka satu akaun. Jadi kita buat sedekah subuh, buat sebagainya. Jadi al-khasyah wal haibah, yang pertama, jangan buat benda-benda yang akan menyebabkan Allah Ta'ala murka tadi. Kita pun takut, menanamkan perasaan takut, al-khasyah, gerun, al-haibah, merasa kehebatan Allah. Yang kedua, kita at-ta'ah wal ibadah, konsisten, istiqamah dalam taat dan ibadah. Dan nombor tiga, masuk takwa ialah tanzihul qalbi aniz dzunub, iaitu kita membersihkan diri, membersihkan hati kita daripada dosa. Kita membersihkan hati kita daripada dosa, itu tanda kita takwa. Tanda kita takwa. Jadi sebab itulah hari raya dalam dunia ini, hakikatnya ada satu saja hari raya dalam dunia ini. Dalam dunia ini ada satu saja hari raya. Dia ada jenisnya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha contohnya. Tapi hari raya yang sebenar, hakikat hari raya yang sebenar dalam dunia ini ada satu. Dan hakikat hari raya di akhirat ada 7. Ada 7. Yang satu tu apa? Iaitu hari-hari yang mana berlalu hari itu, berjalan hari itu, kita tak buat dosa. Itulah hari raya. Hari raya adalah hari itu berjalan, berlalu tanpa dosa. Dosa besar maupun dosa kecil. Maka itulah hari raya. Bagaimana digambarkan oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Amirul Mukminin radhiyallahu an. Dia kata satu hari, berapa hari, sahabat-sahabat dia nampak dia pakai baju yang cantik-cantik. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, "Wahai Ali, apakah kamu kenapa pakai baju cantik-cantik ni?" Maka dia kata apa? "Hari ini adalah hari raya bagi aku." Jadi Sayyidina Ali kata apa? Hari ini hari raya bagi aku. Maka kemarin pun juga hari raya. Jadi sahabat tanya, hari raya bila masa pula Aidilfitri, Aidil Adha. Maka dia pun kata, setiap hari yang aku tidak ada bermaksiat pada Allah, yang aku tak ada maksiat pada Allah, maka hari itulah hari raya bagi aku. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi para ulama menghuraikan apa yang digambarkan oleh Sayyidina Ali ini. Dia kata apa? Bukanlah hari raya itu untuk mereka yang mempercantikkan dirinya dalam berpakaian, dalam berkenderaan, beli kereta baru, pakai baju baru. Bukan hari raya itu maknanya mereka yang mempercantikkan pakaian mereka, kenderaan mereka, rumah mereka. Tetapi hari raya yang diharapkan adalah ketika seseorang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berbuat dosa. Bila dia tidak berbuat dosa, maka itulah hakikat hari raya. Jadi apa menjadi masalah kita hari ini? Dajjal tipu kita. Sistem Dajjal tipu kita. Kita sambut hari raya dalam keadaan dosa yang bertambung, bertimbun-timbun dosa kita. Matanya berdosa, telinganya berdosa, lidahnya berdosa, perutnya berdosa. Macam mana perut berdosa? Makan ikut nafsu, makan benda yang haram, makan perkara yang syubhah, yang mengikut dosa, kerana makan tidak mengikut sunnah. Jadi kita lihat hari ini boleh membawa kepada dosa. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini yang dimasukkan hari raya, bukan kita mempercantikkan pakaian kita, bukan kita memperindahkan kereta kita, rumah kita, tetapi apabila kita diampunkan oleh Allah hari itu, bila Allah bebaskan kita daripada dosa. Maka inilah perkara yang kita nak kena faham, yang kita nak kena aplikasikan dalam konteks takwa yang kita bawa daripada Ramadan tadi, iaitu kita mahu memiliki satu keadaan yang mana kita faham bahawa Ramadan yang kita baru lepas ini, kita berusaha untuk supaya Allah bagi rahmat pada kita. Kita berusaha Allah ampunkan dosa kita. Kita berusaha Allah melepaskan kita daripada neraka Allah, daripada murka Allah. Maka bila kita masuk dalam bulan Syawal, hendaklah kita meneruskannya
jangan sampai kita gagal di dalam bulan yang barakah ini. Bulan barakah ni Syawal ni. Kenapa? Berdosa. Kita buat dosa. Jangan jadi macam manusia-manusia yang lain. Satu ketika dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, mata menyatakan pada satu hari ketika hari raya. Pada hari itu hari raya. Rasulullah SAW nak baca khutbah raya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbarnya, dia pun panjat mimbarnya. Dan ketika dia naik mimbar pada tangga pertama, beliau mengatakan amin. Pada tangga kedua, beliau mengatakan amin juga. Begitu juga lah sampai kepada tangga yang ketiga. Setelah itu beliau bersabda. Yang naik itu beliau pun bersabda. Ini khutbah Nabi ketika hari raya. Telah datang padaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah datang dan mengatakan, wahai Muhammad, barang siapa yang melalui bulan Ramadan namun tidak mendapatkan keampunan daripada Allah, maka semoga Allah tambah dijauhkan daripada Allah. Semoga dia dijauhkan daripada Allah. Maka Nabi pun kata amin. Maka Jibril pun berkata, ya Rasulullah, aminkan. Maka Nabi pun mengaminkan. Jadi pada hadis yang lain pula, Nabi Muhammad SAW mengatakan, celakalah bagi mereka yang telah melalui bulan Ramadan namun tidak dapat pengampunan Allah. Jika tidak mendapatkannya pada bulan itu, maka bila lagi yang kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Jadi sebab itu saya nak sebut kat sini tentang bagaimana keadaan mereka yang keluar daripada Ramadan. Sepatutnya mereka sensitif, peka dengan dosa mereka, dengan perkara-perkara yang kita kata yang Allah tidak suka. Dia sensitif dengannya. Maka sekiranya kita masih lagi melakukan perkara yang telah kita buat sebelumnya tadi, dosa-dosa tadi, maka nombor satu, kita sedarlah bahawa Allah SWT masih lagi menyuruh, memerintahkan kita untuk bertaubat. Menyesal dosa tadi, bertaubat, tinggalkan. Maknanya Allah belum ampunkan dosa kita lagi. Kita masih tidak sensitif dengan dosa-dosa kita. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena rasa. Bagaimana daripada perkara tersebut, kita akan nampaklah keadaan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak lulus dalam kita kata tadi bulan yang penuh barakah ini. Jadi itulah insya-Allah saya ingat mungkin sebagai sedikit perkara yang saya nak sampaikan sebagai peringatan untuk pada hari ini. Maka kita hendaklah lebih sensitif dan peka dengan hakikat hari raya yang sebenar di dunia ni. Itu hari-hari di mana kita terbebas daripada dosa. Jadi pada hari ini kita mulakan tengok apakah dosa-dosa yang ada, yang kita sering lakukan, kita buang dia, kita keluarkan daripada hidup kita. Menyesal, kita tinggalkan. Maka barulah kita akan melalui hari-hari yang ada pada hari bulan Syawal ini dalam keadaan bebas daripada dosa, kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kemudian hendaklah kita melihat semula amalan yang telah kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Kita tengok amalan-amalan yang kita buat, tengok balik semula, maka kita cuba hidupkan semula amalan tersebut. Mungkin hari raya pertama terlepas, hari raya kedua hari ini mungkin kita pun rasa susah dan berat, pastikan kita buat semula. Terutamanya berkaitan dengan Qurannya, zikirnya, bangun malamnya, terutamanya. Yang wajib kita jaga sungguh-sungguh. Buat yang wajib itu betul-betul secara yang terbaik. Kemudian begitu juga dengan yang sunat. Sunat kita pastikan istiqamah, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita cuba sampaikan pada hari ini akan memberikan sedikit kebaikan kepada kita, hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah. Ramai minta kepada saya, Ustaz tolong doakan istiqamah, tolong doakan istiqamah. Jadi sebenarnya bila nak doakan istiqamah ni, kita kena faham bahawa doa salah satu usaha. Tetapi bila kita bersungguh-sungguh, kita sendiri bersungguh-sungguh menjauhkan daripada kelemahan, bersungguh-sungguh beramal, maka doa tu akan memperkuatkan kita. Tapi doa sahaja tak cukup, kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, barulah jadi, insya-Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama
Kita menjadi sebagai misal amal, orang yang menjadi contoh kepada keluarga kita, contoh kepada kawan-kawan kita. Ketika berhari raya, mereka melakukan berbagai perkara yang lalai, leka, perkara-perkara yang dosa dan mungkar. Maka kita jadi contoh kepada mereka dengan kita menjaga diri kita daripada dosa. Menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang mengajak mereka kepada kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu akan mendapat barakah dalam kehidupan kita, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada kesempatan malam ni kita akan buat sikit, ataupun besok kita akan buat, insyaAllah. Maklumlah hari raya kita digalakkan untuk ziarah menziarahi dan sebagainya. Maka insyaAllah cubalah ambil peluang kita ziarah menziarahi sahabat-sahabat kita, saudara kita, dalam rangka untuk mengeratkan silaturahim. InsyaAllah. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita baca doa rabitah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. فواسك اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته